Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk panjang jisim dan isi padu cecair yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, cikgu ulang balik semula. Ini ialah formula untuk awak ingat berkaitan dengan panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, awak kena ingat kami murid cemerlang matematik, kalau gagal guru lempang masuk longkang. Okey, tujuannya untuk awak ingat kami tu kilometer, M murid, cemerlang tu cm, kemudian matematik mm. Kalau gagal maksudnya kilogram, guru G, lempang liter, masuk longkang mililiter. Okey, pertukaran unit daripada kilometer ke meter darab 1000, meter sentimeter darab 100, sentimeter ke milimeter darab 10. Kalau sebaliknya akan bahagi. Okey, begitu juga dengan kilogram, gram, liter dan mililiter. Tolong ingat dan pastikan kilometer dan meter, kilogram dan gram, liter dan mililiter, dia adalah sama iaitu 1000. Hanya unitnya je yang berbeza. Nama dia saja yang berbeza. Okey, sekarang kita nak masuk langkah penyelesaian. Apa nak buat? Yang pertama, baca soalan dengan teliti sekurang-kurangnya 3 kali. Okey, untuk faham kehendak soalan tu nak apa yang diberi tu semua, kena baca sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya tu maksudnya paling sikit lah. Bukannya baca sekali dah boleh jawab. Okey, seterusnya garis maklumat yang diberi. Soalan tu beri apa? Data apa yang diberi? Maklumat apa yang diberi pada awak? Okey, itu yang awak kena garis supaya awak senang nak tengok nanti apa kehendak soalan. Seterusnya, kenal pasti kata kunci dan garis. Okey, kata kunci ni awak gariskan dia. Okey, supaya nanti awak tahu, soalan ni nak jumlah. Soalan ni nak beza. Okey. Tentukan operasi. Okey, dah tahu, dah baca, dah garis maklumat, okey, dah garis kata kunci, tentukan operasinya. Operasi ada 4 je, tambah, tolak, darab, bahagi. Antara operasi tu je yang awak kena tentukan. Seterusnya, selesaikan. Okey, awak kena selesaikanlah mengikut operasi yang dah ditentukan. Bila dah selesaikan, semak soalan. Adakah jawapan yang dikehendaki dalam unit yang sama atau unit yang berlainan? Contoh soalan bagi dalam kilogram. Tiba-tiba jawapan dia nak dalam gram atau dia nak dalam kilogram dan gram. Okey, yang ini kalau tak ingat, rujuk pelajaran minggu lepas. Okey, ada penukaran unit di situ. Okey, pada modul yang cikgu beri tu. Kemudian lihat contoh-contoh tu semula. Okey, seterusnya, jika jawapan yang dikehendaki dalam unit berlainan, tukar unit mengikut cara yang diterangkan. Okey, maksud cikgu ni, jika jawapan yang dikehendaki dalam unit yang lain, contoh kilogram, nak jawapan dalam gram. Kena darab 1000. Itu dah diterangkan dalam pelajaran kita minggu lepas ya. Okey, sekarang mari kita lihat contoh. Okey, kita akan lihat contoh pertama. Okey, ada 2 bekas pada rajah yang diberi. Okey, liter dan mililiter, unit yang berbeza. Okey, Puan Ana ingin menyediakan air gula. Dia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. Anggaran jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas S supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Okey, langkah 1 kena samakan unit.
Okey, bekas R dan bekas S. Okey, 1/2 liter kita akan tukarkan kepada mililiter. 1 darab 1000 sama dengan 1000 mililiter. 1/2 darab 1000 sama dengan 500 mililiter. Okey, kemudian 1000 kita tambahkan dengan 500 akan dapat 1500 mililiter. Okey, 1/2 ni kalau ada yang tak faham, tengok sini. Cikgu tunjukkan macam mana 1/2 darab dengan 1000. Iaitu 1 darab 1000. Okey, sama dengan 1000. Kemudian bahagi 2 akan dapat 500 mililiter. Okey, cara yang pertama. Isi padu air dan jisim gula ya. Isi padu air tadi dah jadi 1500 ml. Okey, ni isi jisim gula 180 gram. Okey, kita bahagi dengan 10 dapat 150. Gula pun kita bahagi 10 dapat 18 gram. Okey, kemudian kita darab 3. Okey, tujuannya untuk dapat 450 ml. Kemudian 18 pun darab 3 sama dengan 54 gram. Okey, cara kedua. 1500 ml sama dengan 180 gram gula. 1 ml, nak cari 1 ml, 180 bagi 1500 ml. Okey, kalau nak cari 450 ml pula, 180 gram gula bahagi 1500 ml air, okey, darab 450 ml. Okey, mansuhkan sifar. Okey, 5 dengan 45, satu habis, jadi 18 darab 3 ialah 54 gram. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, panduan BMI. BMI ini ialah indeks jisim badan. Okey, badan kita ni, adakah jisim badan kita ini kurang jisim ataupun unggul ataupun berlebihan? Cara nak kiranya ialah berat badan kita bahagi dengan tinggi dan darab tinggi. Tinggi siapa? Tinggi kita lah. Okey, macam mana nak buat? Kita tengok contoh ni. Adakah AJ mempunyai jisim badan unggul? Okey, BMI. BMI, nak cari BMI AJ ni ya. Jadi jisim badan dia 36 darab 1/4 darab 1/4. Okey, 1/4 1/4 ni cara nak darabnya. Okey, mungkin nanti awak kelirukan sebab dia 2 titik puluhan kan. Tak apa, jangan risau. Ni cikgu bagi contoh kat sini macam mana nak jadi titik perpuluhan. Walaupun cikgu dah pernah ajar, mungkin awak dah lupa kan. Okey, sebenarnya kita darab je dia macam biasa. Okey, 4 darab 4, 16. 6 bawah, 1 atas. 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. Okey, kemudian dah selesai ni. Dah selesai, kita buanglah. Okey, kemudian sini kita sediakan pangkal ataupun jangan letak nombor di sini. Okey. 1 darab 4, 4. 1 darab 1, 1. Okey, kemudian kita pun tambahkan. 6. 4 tambah 5, 9, 1. Okey, nak letak titik perpuluhan. 1, 2. Okey, ni pun 1, 2. Okey, letak di sini. Itu dapat 1.96. Sekarang 36 bahagi pula dengan 1.96 akan dapat 18.36. Okey. Cikgu akan tunjukkan cara bahagi ni selepas ni. Okey, jadinya bila kita tengok BMI AJ ialah 18.36. 18.36 jadi berat badan AJ inilah
dalam lingkungan 14.8 hingga 21.6. Maksudnya berat badan dia unggul. Okey, baiklah. Cikgu akan tunjukkan bagaimana 36 bagi 1.96. Okey, mula kita sebenarnya nak biar tak ada titik perpuluhan, jadi kita darabkan dengan 100. 1.96 kita darab 100, dapat 196. Kita gerakkan ke depan dua titik perpuluhan ni. Kemudian bila kita dah 1.96 kita darab dengan 100, 36 pun kita mesti darabkan dengan 100 juga. Okey, jadi dia akan dapat 3,600. Okey, kemudian barulah 3,600 ni kita bahagikan dengan 196 seperti biasalah. Okey. 196 darab dengan 1 mesti letak atas sifar ni. Kemudian ditolakkan. Ini 5 jadinya. Ini 10. 10 tolak 6 jadi 4. Okey, 15. Okey, betul lah. 15. 6. Ini tadi 2 tolak 1. Okey, turunkan sifar. Jadi 1640. Okey, kita darab 8. Dapat 1,500. Okey, tolakkan. Okey, 10 tolak 8. Jadi 10. 2. Jadi 5. 13 tolak 6. 7. Okey, 5 tolak 5 habis. Okey, kita letakkan titik perpuluhan di sini sebab tak selesai lagi kan. Okey, dia mesti satu baris tu titik perpuluhan. Okey, tambahkan lagi. Okey, tambah sifar. Okey, turun sifar sini. Jadi 720 darab 3 dapat 588. Okey, 720 tolak 588. Okey, 10 tolak 8 jadi 2. 11 tolak 8, 3. Okey, sini tadi jadi 6. 6 tolak 5, 1. Okey, tambahkan satu lagi sifar. Jadi 1320. Okey, darab pula dengan 6. Dapat 1176. Terus 76. Okey, tolakkan. Ada baki lagi. 10 ni 1, 4. Jadi 4. Tadi jadi 2, 1. Okey, baki 144. Okey, kita buat sampai 2 tempat perpuluhan. Tu yang kita dapat 18.36. Okey, BMI pada AJ tadi. Okey, sekarang kita akan cuba jawab contoh yang ketiga. Okey, contoh ni masih lagi berkaitan dengan berat badan. Okey, jisim badan Maria ialah 68 kg. Dia mengalami masalah obes. Obes ni maksudnya terlebih berat badan.
berdasarkan jisim, tinggi dan umurnya. Dia berusaha menurunkan jisim badannya dengan berbasikal sejauh 3 km dan berjoging sejauh 2.5 km setiap hari selama 4 minggu. Okey, 1 bulan dah 4 minggu ni ya. Selepas itu, jisim badannya telah susut sebanyak 5% daripada jisim asalnya. Okey, sekarang hitung jisim badan Maria yang baru. Okey, tengok sini. Diberi, ni, jisim asalnya 68 kilogram. Okey, ni, diberi jisim asalnya 68 kilogram. Okey, 5% jisim badan susut. Dicari jisim badan yang baru. Dah kurus kan? Dah turun berat badan. Jadi nak cari yang baru. Okey, operasinya ialah mesti berlaku penolakan yang pertama sebabnya berat badan dah turun kan. Okey, dan juga operasi darab. Okey, jisim asal tadi 100%. Okey, jisim baru 100% tolak 5%, maksudnya jisim baru dia 95%. Jadi 95% sama dengan 95/100 darab 68 kg. 68 kg dapat dari mana? Itu berat asal dia. Jadi selesaikan 0.95 darab 68 dapatlah 64.60 kg. Inilah berat dia yang dah susut, dah turun. Okey, cara penyelesaian di sini dia tak cari berapa yang susut. 5% tu dia tak cari. Dia terus cari 95%. Dia bukannya tak cari, tapi dia dah tolak dulu dalam bentuk peratus di sini. Sebab tu dia ambil terus 95% darab 68. Kalau awak tak tolakkan, awak cari dulu 5% darab 68. Okey, dah dapat jawapan tu nanti, barulah 68 tolak dengan jawapan tu, baru dapat 64.6. Okey, cara ni lebih mudah. Awak boleh congak je sebenarnya. 100 tolak 5, 95 ni kan. Okey. Jadi cikgu harap jika contoh ni dapat membantu awak untuk jawab soalan selepas ni. Okey, cikgu akan bimbing awak menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, soalan ni ada dalam modul. Awak boleh rujuk pada modul awak. Okey, gambar di bawah menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu sarapan. Okey, 2 keping roti bijirin penuh 60 gram 140 kalori. 1 biji telur 55 gram 70 kalori. 1 cawan yogurt 150 ml 90 kalori. Okey, dia pun beritahu Asia makan 2 keping roti bijirin penuh, sebiji telur dan 2 cawan yogurt. Hitung kalori yang telah diambilnya. Dia nak ni yang maklumat dia bagi ni dalam petak-petak ni. Okey, sebagai panduan. Kemudian apa yang Asia makan? 2 keping roti, sebiji telur dan 2 cawan yogurt. Okey, dia nak apa? Kalori. Jumlah kalori. Okey, jadi awak cari jumlah kalorinya. Okey. Okey, seterusnya ialah bukan contoh, soalan kedua. Okey, berdasarkan rajah di atas, bandar K, L, M dan N terletak di sebatang jalan raya yang lurus. Tengok rajah ya. K, L, M, N. Okey, nampak bingkuk sikit, tak apalah. Okey. Jarak KL, ni jarak KL ni, adalah sama dengan jarak MN. Ni, jarak MN sama. Okey, jarak LM adalah 4 kali jarak KL. Jarak yang ni pula ni. 4 kali daripada jarak mana tu? KL. Okey, KL ni. 4 kali. Perjalanan dari L ke M yang tengah ni, menggunakan 3 liter petrol.
Perjalanan daripada tadi dia dah bagi ni ni. Kemudian perjalanan dari L ke M menggunakan 3 liter petrol. Ingat? Dia ni 4 kali pada KL. Berapakah isi padu petrol dalam liter? Dia nak tahu berapa. Yang diperlukan untuk perjalanan dari K ke N. Maksudnya sepanjang perjalanan tu melalui inilah. Okey. Sepanjang perjalanan tu. Tulis kat sini. Kat sini 120 km ni sama dengan berapa liter tadi? 3 liter. Okey. Langkah pertama cari ini berapa kilometer. Berdasarkan ini ialah 4 kali ganda. Okey, kalau sini 4 kali. Nak dapatkan KL, dia satu bahagian lah daripada 120 km ni kan. Awak cari satu bahagian tu berapa. Kemudian pastikan dapat KL. Bila dah dapat KL, akan dapatlah MN. MN tu kan sama dengan KL. Okey, awak akan tulis KL tu berapa, MN tu berapa. Kemudian cari pula. Okey, kalau 120 km 3 liter. Kalau KL tu berapa liter? Berapa kilometer, berapa liter? Okey, cari Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan jisim oat yang digunakan untuk membuat minuman berkhasiat sebanyak 4,4 liter. Okey, ni rajahnya ni. Okey, ini berapa ni? Ini ialah berapa tu? 800 kalau awak tak nampak tu 800 oat yang digunakan untuk buat 4,4 liter. Kak Aina ingin menyediakan 22 liter minuman. Dia ada dua soalan kat sini. Berapakah jisim oat dalam kilogram? Yang pertama. Yang kedua, jika Kak Aina guna ada 3,2 kilogram, berapa liter minuman? Ni minuman pula liter yang boleh disediakannya. Okey. Itu saja saya dapat bimbing awak. Moga dapat membantu awak. Selamat menjawab. Assalamualaikum. Bye.